maklumkan bahawa tujuan kita menyatakan perkara ini, Kementerian Kewangan, adalah untuk melaksanakan duti anti lambakan kepada 4 barangan yang telah dinyatakan, iaitu electrolytic tin plate, BOPP, biaxially oriented polypropylene, rod dawai keludi, dan polyethylene terephthalate PET. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah lambakan barangan yang diimport dari negara-negara luar yang telah dinamakan. Negara-negara itu seperti China, Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, Turki, Indonesia, untuk membantu syarikat-syarikat tempatan dan mempertingkatkan prestasi dan daya saing syarikat yang terlibat dalam 4 pengeluaran ini, ialah 11 buah syarikat utama tempatan. Dan yang ketiga ialah untuk mewujudkan persekitaran persaingan perniagaan yang seimbang di peringkat global antara syarikat-syarikat tempatan dan syarikat-syarikat luar negara. Yang disebut oleh Yang Berhormat Tun Pat, apa akan berlaku mengenai TPPA misalnya. TPPA mengenai liberalisasi perdagangan, ia masih belum dimuktamadkan. Tapi saya ingin maklumkan pada ahli-ahli yang berhormat, duti anti lambakan ini tetap akan diteruskan. Sama ada kita bersetuju atau tidak bersetuju dengan TPPA, duti anti lambakan diteruskan. Sama ada kita telah menandatangani FTA dengan negara-negara berkaitan, duti anti lambakan diteruskan. Dan ini adalah juga di bawah WTO. Sebagai contoh, barangan yang saya sebut tadi, duti anti lambakan muktamad PET, polyethylene terephthalate daripada Thailand, sebenarnya sudah ada FTA dengan Thailand tentang perkara itu, 0% ataupun sifar duti. Namun oleh kerana berlaku lambakan, kita kenakan peratusan sehingga 49.25% supaya syarikat-syarikat di Thailand itu tidak melambakkan PET di negara kita ini. Itu tujuannya, dan itu yang dinyatakan dalam Jasin yang mana. Sila Jasin. Terima kasih Tuan Betul, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam schedule ini ada sebuah syarikat yang telah disenaraikan. Syarikat ini sebenarnya berada di Melaka, syarikat besi yang mengeksport semua bahan-bahan buangan. Dan sebenarnya apa yang didapati, bahan yang dihasilkan daripada ekspor barang-barang buangan ini apabila dihasilkan untuk rod keludi, ia lebih murah daripada bahan yang kita beli daripada dalam negeri. Walaupun sebenarnya kerajaan menghadkan import untuk barang-barang kegunaan untuk aktiviti-aktiviti besi, tetapi kita dapati bahawa kilang ini lebih dapat keuntungan yang lebih tinggi lagi daripada import, selain daripada berbanding dengan apa yang kita beli dalam negara kita. Keduanya, apa yang saya nak sebut di sini, satu ketika dulu negeri China telah dikenakan tarif yang paling tertinggi sekali, banyak 70% untuk barangan elektrik dan elektronik, kerana mereka melambakkan barang-barang murah yang daripada negara mereka di Amerika. Apa mereka buat? Dia ekspor daripada China bukan terus kepada Amerika, tetapi melalui Malaysia. Selepas tu Malaysia pula cop sana barangan Malaysia. Jadi setakat manakah kekesanan duty import yang didapati daripada Malaysia, kerana barangan daripada China dia menggunakan pelabuhan kita untuk ekspor ke Amerika. Terima kasih. Jawab sekali, Muhammad. Ya, buat. Saya pun nak tahu apakah selama ini dengan apa ini kekurangan akta yang sedia ada, jadi bermakna negara Malaysia ini terbuka dengan apa ini ancaman-ancaman lambakan daripada apa ini negara seperti Thailand ini, dengan apa ini dengan mengimport barang-barang apa ini berkeluli seperti besi dan sebagainya. Dan apakah apa ini pihak custom kita tidak ada pula mempunyai satu akta yang boleh menghalang lambakan-lambakan yang dimaksudkan ini, sehingga kita perlu apa ini mengadakan satu
akta apa ini, mencadangkan satu akta lambakan untuk memastikan bahawa tidak berlaku lambakan-lambakan di negara kita yang boleh mengakibatkan sesuatu perkara. Ya, kita Ya, berkaitan dengan silakan. Saya nak tanya ringkas saja, Menteri. Apakah dengan mengenakan cukai ini, saya difahamkan dan dapat maklumat bahawa ini adalah antara desakan yang diberikan oleh perusahaan Sadur Timah Malaysia yang meminta supaya dikenakan cukai, dan ada kalangan yang memberikan pendapat seolah dengan menggunakan pendekatan ini dia memberikan satu kuasa monopoli kepada perusahaan ini untuk mengawal supaya mereka tidak ada lagi syarikat-syarikat lain yang dapat manfaat daripada tindakan ini. Terima kasih. Saya ingin menyebut bahawa prosedur ini ialah syarikat di Malaysia hendaklah memberikan suatu memorandum kepada Kementerian Keuangan dan juga Kastam bahawa mereka terkena kemudaratan material terhadap sesuatu barangan import yang dilambakkan ke dalam negara kita. Contohnya perusahaan Sadur Timah Malaysia yang disebut oleh Bukit Katil, memang benar mereka menyatakan kemudaratan material, berlaku pemotongan harga, price undercutting, kemelesetan harga, price depression, tahap productivity capacity rendah, kehilangan keuntungan dan ketidakupayaan menambah modal yang telah berlaku kepada perusahaan Sadur Timah Malaysia Berhad. Dan selepas itu dia adakan penyelidikan. Bukan senang prosesnya, dia mengambil proses yang panjang. Kemudian pegawai kita kena pergi ke syarikat di luar negara itu, di China, di Korea, yang menghantar, dan ada borang-borang dan prosedur tertentu WTO yang perlu dipenuhi, bukan sembarangan untuk kita mengenakan anti-dumping duty ini. Dia tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Dan dimaklumkan juga syarikat-syarikat yang kita ingin bantu ialah contoh macam San Miguel yang memurah plastik di Malaysia, Stenta Film Malaysia, adalah senarai-senarai 11 syarikat utama mengikut barangan-barangan yang telah saya sebutkan 4 barangan tadi. Dan juga dimaklumkan bahawa contoh macam elektrolitik tinplate itu dutinya ialah 10%. Oleh kerana mereka melambakkan barangan itu di negara ini, kita tambah duti 10% campur 7 hingga 16% tambahan. So barangan itu tidak masuk ke Malaysia sewenang-wenang, ya. Kalau daripada negara Republik Korea 10% campur 3 hingga 25% tambahan, supaya tidak tempat kita ini, negara kita ini menjadi dumping place terhadap produk-produk yang mereka hantar ke negara kita ini. Dan saya juga ingin memaklumkan, ya. Boleh silakan. Silakan. Bagaimana Menteri? Saya pertama saya ingin saya memang fahamlah dari segi hasrat kerajaan untuk kita menjaga syarikat-syarikat besar yang mengeluarkan produk-produk ini untuk kita majukan dalam negara. Tapi pernahkah kementerian melihat kebanyakan daripada syarikat-syarikat besar yang mengeluarkan contoh rod dawai keluli ini di dalam negara, mereka ini tak ramai, tak banyak, tetapi pengguna rod keluli ini adalah terdiri daripada syarikat-syarikat kecil dan sederhana, dan juga syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk untuk infrastruktur, example like kabel dan sebagainya. Jadi apabila kita menghalang syarikat-syarikat yang lebih kompetitif untuk hantar raw material ini kepada dalam negara, jadi adakah kementerian mempunyai jangka masa yang tertentu untuk memberi had limit masa supaya syarikat-syarikat yang ada dalam negara kita ini tidak hanya bergantung dengan akta anti-dumping ini, kerana dia akan menyebabkan dalam jangka masa panjang produk-produk yang dikeluarkan oleh KPS ini akan menyebabkan harga mereka juga tidak kompetitif
untuk dia keluarkan app produk tersebut? Terima kasih kepada Titi Wangsa. Sebagai contoh, syarikat pengeluar utama tentang steel wire rods SWR di Malaysia yang mengatakan bahawa mereka mendapat kemudaratan material dumping daripada China, Korea, Chinese Taipei, Turki, Indonesia. M Steel Malaysia 9 Berhad, Angel Steel Berhad, Perfect Channel 9 Berhad, King Steel Berhad, Southern Steel Berhad, ya. Kita telah mengenakan duty import terhadap rod steel ini sebanyak 5%, tetapi untuk kita memberhentikan anti dumping kita kenakan tambahan-tambahan daripada sifar sehingga 25% kepada negara-negara yang berkaitan dalam masa 5 tahun. Kita menyadari bahawa bukan berlaku satu usaha untuk memonopoli perniagaan-perniagaan berkaitan oleh syarikat-syarikat dalam negara Malaysia, tetapi dia ada kemudaratan material yang banyak, peningkatan jumlah import, penurunan dalam share pasaran tempatan, penurunan jumlah jualan, pemotongan harga, kemelesikan harga, peningkatan harga, tahap pengeluaran kapasiti yang rendah, kehilangan keuntungan, tahap produktiviti yang rendah yang telah berlaku terhadap syarikat-syarikat tempatan yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi itu sebenarnya dan kita ingin memastikan perkara itu tidak berlaku. Oleh kerana itu maka kita melaksanakan perkara ini untuk kebaikan negara misalnya, ya. Tujuan utama adalah untuk kebaikan negara, bukan untuk kebaikan syarikat-syarikat itu saja, tapi untuk kebaikan negara. Sila. Terima kasih Menteri, terima kasih Tuan Ketua. Saya perlu penjelasan sikit kerana saya tidak ada background ekonomi. Pertamanya ialah apa kesannya kepada syarikat kita yang mengeksport barang-barang yang sama ke luar negara apabila kita menggunakan akta begini, regulation sekatan begini. Itu pertama. Kedua, tidakkah ini akan menyebabkan syarikat kita hilang daya saing? Kerana akan jadi perkerasan bila ada saingan, harga turun dan dia boleh minta protection begini. Dan ketiga, ini penjelasan asas ekonomi, di manakah the fine line dengan izin antara protectionism dan juga dumping ini yang masuk dan kita cuba buat regulation, tapi bukankah ini satu langkah yang retrograde kerana dia protectionism? Terima kasih. Yasin. Saya disebut tentang steel wire rod. Apa yang dibuat oleh syarikat ini, mereka mengimport barang-barang terbuang daripada luar negara ke dalam negara dan mereka dikenakan kota. Tetapi apa yang saya nak sebut di sini, pengeluaran mereka ini daripada barang yang diimport lebih bermutu dan juga lebih murah daripada barangan besi yang dibuat dalam negara. Apa jadi sekarang, harga besi sebenarnya menjadi penyumbang utama dalam semua pembangunan. Apabila harga besi mahal, harga bangunan pun meningkat. Kalau kita benarkan mereka beri ke market kota, namun mereka terpaksa mendapatkan AP untuk import apa juga barangan besi. Tetapi kalau kita tak kalau kita kenakan begini, maka pemaju akan menghadapi masalah. Terima kasih. Kita memahami apa yang disebut oleh Yasin itu, ya. Dan begitu juga tentang produk Kedah. Saya ingin merumuskan beginilah. Ada 16 produk sejak tahun 1995 yang telah kita berikan anti-dumping, ya. Dan kita telah laksanakan pemeriksaan investigation dan terhadap 16 produk itu akhirnya mereka memperolehi keutamaan daripada 16 produk. Namun terdapat juga anti-dumping terhadap Malaysia. Bukan hanya kita sahaja yang mengenakan terhadap import yang dibawa masuk, tetapi barangan yang kita bawa masuk ke negara lain pun undang-undang yang sama dengan duty yang tertentu juga dikenakan pada kita. Contohnya apabila kita menghantar barangan hot roll coil HRC ke Indonesia, berlaku anti-dumping terhadap Malaysia. Plywood berlaku anti-dumping dalam negara Korea. Medium fiber board berlaku anti-dumping daripada negara India. Dan udang Amerika Syarikat tidak jadi mengenakan anti-dumping duty,
terhadap Malaysia setelah penyiasatan dibuat. Saya ingin maklumkan di sini bahawa segala duty anti lambakan ini hendaklah dilakukan oleh kedua-dua pihak, kedua-dua belah negara yang terlibat. Setelah terbukti bahawa benar berlaku perkara yang berkaitan, barulah diwujudkan duty anti lambakan. Jadi itulah yang berhormat Kepung, saya ingin maklumkan bahawa anti lambakan sementara ada 2 produk, anti lambakan muktamad ada 3 produk yang dibentangkan pada pagi ini. Daripada jumlah hasil kastan 30 ke 34 bilion pada tahun ini yang kita perolehi daripada tindakan duty anti lambakan sekarang ini kepada 5 produk, perolehan kastan berjumlah RM799,870.13. Kepada duty anti lambakan sementara, 2 barangan itu, electrolytic tinplate dan BOPP, jika setelah pemeriksaan dilakukan tidak ada berlaku dumping dalam negara kita, maka kita akan memulangkan duty yang telah dikenakan kepada syarikat luar negara itu. Kita kena refund balik. Jadi kita mengikuti prosedur WTO yang ketat untuk mengenakan tindakan duty anti lambakan ini. Bukan sewenang-wenang dilakukan terhadap syarikat-syarikat luar negara apabila bawa masuk barangan ke dalam negara kita. Begitu juga tidak sewenang-wenang oleh syarikat-syarikat dan negara-negara luar untuk mengenakan duty anti lambakan kepada syarikat-syarikat dalam negara kita. Itulah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Okay. Terima kasih Yang Muhammad. Adalah Muhammad, sekarang saya kemukakan masalah kepada Najib sebagai diputuskan. Masalahnya adalah bahawa usul yang Muhammad Menteri Keuangan seperti yang ditera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini di bawah paragraf 13 yang telah dibentangkan sebagai kertas tatip bilangan ST47, ST48, ST49, ST50 dan ST51 tahun 2013 disahkan. Hendaklah disetujukan. Ada yang berhormat yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Usul disetujukan.